Okay, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Nur Hidayah binti Mausi, merupakan pelajar master bagi program pendidikan kimia. Sekarang saya akan menerangkan sedikit tentang model kepimpinan kontingensi. Pada tahun 1951, Fiedler mula mengembangkan teori kepimpinan situasi yang pertama. Fiedler percaya bahawa gaya kepimpinan adalah cerminan kepribadian berorientasikan teori sifat dan tingkah laku berorientasikan teori tingkah laku, dan gaya kepimpinan pada dasarnya tetap, di mana pemimpin tidak mengubah gaya tetapi mereka mengubah keadaan. Model kepimpinan kontingensi digunakan dalam menentukan apakah gaya kepimpinan seseorang berorientasikan tugas atau hubungan, dan apakah situasi hubungan pemimpin dengan ahli anggota, struktur tugas dan kepimpinan kedudukan posisi sesuai dengan gaya pemimpin untuk memaksimumkan prestasi. Faktor utama dalam menggunakan model Fiedler adalah untuk menentukan sama ada gaya kepimpinan dominan seseorang mempunyai motivasi tugas atau motivasi hubungan. Semakin banyak kawalan yang dimiliki pemimpin terhadap pengikutnya, maka semakin banyaklah kekuatan kedudukan bagi pemimpin itu. Maka, pada pendapat saya, bagaimana teori kepimpinan kontingensi ini boleh dilaksanakan pada pemimpin abad ke-21? Apabila dunia dilanda pandemik COVID-19, Malaysia tidak terkecuali merasai bahayanya penularan virus ini. Contoh yang paling hampir dengan saya ialah dunia pendidikan, di mana saya juga merupakan salah seorang pendidik dan juga seorang pelajar universiti. Akibatnya, semua pengajaran dan pembelajaran adalah secara online di rumah. Di sinilah Kementerian Pendidikan Malaysia dan Kementerian Pengajian Tinggi sebagai pemimpin utama, peneraju dalam dunia pendidikan, maka mereka perlulah bijak dalam membuat keputusan yang sesuai mengikut situasi negara sekarang. Maka di sinilah para pemimpin perlu pandai menggunakan ilmu kepimpinan yang telah dipelajari apabila berhadapan dengan dunia yang berubah-ubah agar dapat mengadaptasi apa jua keadaan. Sehubungan itu, kecekapan perjalanan sesebuah organisasi amat berkait rapat dengan sejauh mana baiknya saluran komunikasi dapat disediakan dan dilaksanakan, dan di sinilah kita akan tengok bagaimana hubungan pemimpin dengan ahli anggotanya berkomunikasi dengan berkesan. Situasi COVID-19 menuntut pemimpin menyampaikan maklumat dengan berkesan dalam memastikan agar tugasan yang diberikan dapat dilaksanakan dengan baik dan lancar. Ini merangkumi arahan ataupun peringatan agar warga organisasi sentiasa dikemaskini dengan maklumat terkini sekaligus dapat membantu pematuhan undang-undang dan arahan yang sedang berkuat kuasa. Selain itu, pemimpin perlu membina hubungan yang baik dengan ahli anggotanya, iaitu pemimpin perlu membina keyakinan dan kekuatan dalam kalangan warga organisasinya melalui pelbagai medium komunikasi. Dalam hal ini, pengetahuan dan kemahiran pengguna aplikasi TMK amat penting untuk penyampaian dan penerimaan maklumat. Dalam erti kata lain, perkembangan TMK telah mempengaruhi perubahan persitaran kerja dan mendorong kepada paradigma baharu dalam pendidikan. Paradigma baru untuk pemimpin pendidikan abad ke-21 perlu bersiap sedia dengan kemahiran pembelajaran yang disokong oleh teknologi bagi mempersiapkan guru dan murid kepada persekitaran globalisasi yang memerlukan pemikiran yang kreatif, bersedia mencari, mengakses dan menganalisis maklumat dan membuat keputusan. Sebagai contoh, semasa PKP, para guru dan pensyarah
perlu bijak mengawal keadaan di mana mereka perlu menstrukturkan semula proses pengajaran dan pelajaran daripada bersemuka kepada pembelajaran berteknologi digital. Sebagai contohnya, sekarang ini kita telah pun menggunakan Google Meet, Webex, Skype, Google Classroom ataupun media sosial yang lain seperti WhatsApp, Telegram sebagai wadah pembelajaran dalam talian. Ini amat sesuai dilaksanakan memandangkan para pelajar mereka berada di serata Malaysia dan dunia. Walau bagaimanapun, pemimpin dan pekerja mestilah mempunyai integriti, kreativiti, kematangan spiritual dan daya tahan yang tinggi semasa menjalankan tugas tanpa kawalan bersemuka. Hubungan saling kebergantungan ini memerlukan setiap pihak memainkan peranan agar masa depan para pelajar terbela. Pada masa yang sama, apabila berlakunya krisis yang memerlukan pemimpin membuat keputusan dan bertindak secara drastik dan kreatif, telah membesarkan lagi jurang pertembungan antara generasi baru dengan generasi lama. Maka, cabaran kepada pemimpin untuk memastikan setiap arahan kerja, idea dan tindakan itu benar-benar dapat memenuhi tuntutan kerja. Pemimpin juga perlu cekap mengadaptasi kaedah dan menambah baik peranan mereka dalam membuat keputusan serta merancang dan melaksanakan tugas seharian serta mengatasi halangan-halangan yang mungkin timbul. Secara kesimpulannya, tahap kesediaan dan kepekaan pemimpin pendidikan terhadap perubahan persekitaran dunia yang sentiasa berubah-ubah perlu sentiasa tinggi dan dinamik dalam menggalas tanggungjawab melaksanakan tugas seharian. Dugaan dan cabaran dunia pendidikan datang silih berganti. Oleh itu, pemimpin masa kini perlukan persediaan jitu yang menjangkaui batas sempadan pendidikan dan peradaban manusia. Selain itu juga, pemimpin perlu bersikap fleksibiliti terhadap keperluan semasa dan pada masa akan datang agar selaras dengan tuntutan dunia semasa. Kerjasama dan sokongan daripada pelbagai pihak berkepentingan amat diperlukan kerana jatuh bangunnya pemimpin tersebut terletak kepada sokongan persekitarannya. Seterusnya, aspek yang berkaitan dengan pengurusan risiko perlu diterapkan dengan berkesan agar kesediaan dan tindakan pemimpin di semua peringkat lebih efektif. Sekian saja dari saya, Nur Hidayu binti Mak Hussein untuk Short Talk untuk kali ini. Sekian, terima kasih.